Okay. Lakukan. Yes. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lupa SB Muhammad lah. Hari ini saya nak menceritakan berkenaan tanda vital. Semua pernah dengar kan? Tanda vital. Tahu tanda vital tu apa? Kan? Okey, tanda vital ni adalah tanda tentang untuk membuktikan seorang manusia tu hidup ataupun matilah. Kat sini next slide kita ada objektif pembelajaran. Okey, objektif nombor 1 kita akan terangkanlah prosedur bagi menilai tanda vital seperti suhu, nadi, pernafasan dan tekanan darah. Okey, yang kedua untuk kenal pasti faktor yang mempengaruhi tanda vital. Yang ketiga untuk mengenal pasti peralatan rutin, peralatan yang digunakan untuk menilai tanda vital. Yang keempat untuk mengenal pasti pelbagai kaedah untuk memeriksa tanda vital. Yang kelima, mengambil dan menginterpretasi. Menginterpretasi ni maksudnya kita akan evaluate dia lah. Kita akan elaborate penemuan atau bacaan tanda vital tersebut. Dan akhir sekali kita akan mendokumentasikan tanda vital tersebut. Okey, kita beralih kepada pengenalan tanda vital. Macam saya sebut tadi, tanda vital adalah komponen asas untuk menilai fisiologi tubuh badan seseorang manusia. Kat sini kita refer kepada pesakit kita lah. Komponen asas, kenapa dia disebut komponen asas? Pernah duduk dekat klinik kesihatan ataupun jabatan kecemasan tak? Tak pernah duduk lagi? Belum lagi. Okey, selalu kalau macam kita sebagai pesakit, kita datang ke klinik kesihatan ataupun ke jabatan kecemasan, adakah dia akan bercerita dengan kita dulu? Tak ada. Okey, benda pertama dia akan buat, dia bergantung kepada keadaan lah. Sama ada kita datang tu terlalu sakit. Jadi kalau kita datang tu terlalu sakit, saya ambil contoh, jadi dia akan terus bercerita dengan kita ke? Maknanya first dia akan tanya kita complain off. Lepas tu kita akan terus dia bawa untuk ambil tanda vital betul. Dia akan ambil tekanan darah kita, suhu kita, SpO2. Jadi itu sebab dia disebut komponen asas. Walaupun dia komponen asas, tapi dia sangat-sangat penting tau. Sebab untuk menilai fisiologikal kesihatan tubuh dan sakit. Fisiologikal ni kita boleh nampak tak? Dia lain kan? Kita ada apa? Fisiologikal dan lagi kemudian kita ada anatomikal. Anatomikal yang kita boleh nampak sekarang, kita boleh nampak kaki, tangan kita kan, tapi fisiologikal yang terjadi dalam badan kita tak tahu, kita tak nampak. Jadi amat penting kalau kita kena ambil vital sign. Kita boleh tahu ke orang tu tengah uncontrolled hypertension. Kita boleh tahu dengan tengok kita boleh tahu. Jadi kita kena ambil tanda vital kan. Jadi tanda vital adalah tanda-tanda kehidupan bagi setiap manusia tu. Tak kecuali untuk haiwan juga lah. Okey, melalui penilaian tanda vital, kita ni sebagai penolong pegawai perubatan boleh mengenal pasti keadaan yang boleh mengancam nyawa. Macam saya sebut tadi, datang ke kecemasan je, kita jangan cerita banyak, kita terus ambil tekanan darah pesakit, kita terus ambil tanda vital dia. Dan seterusnya mampu menyusun plan. Okey, tujuan kita ambil untuk kita susun plan, untuk kita tahu diagnosis pesakit, supaya kita dapat menjalankan intervensi perawatan sama ada serta-merta ataupun perawatan biasa. Sebab ada juga yang datang kecemasan ni, dia sakit, demam je pun, tapi dia datang. Jadi tu sebab kita ada triaging kan. Bila kita nak ambil tanda vital, maka selepas tu kita boleh lah terus triaging patient tu, sama ada hijau ke, dia untuk zon kuning ke, untuk zon merah. Okey, selepas itu adalah untuk mengenal pasti tahap status kesihatan klien ataupun pesakit. Okey, next, tanda vital. Okey, sesetengah buku dia tak akan sebut tanda vital, dia akan sebut tanda kardinal. Jadi kalau macam kita nak buat rujukan, kita tengok tanda kardinal, kita jangan terkejut. Sebab tanda vital ni pun kita boleh panggil sebagai tanda kardinal. Tanda vital merupakan refleksi kepada status fisiologi tubuh badan dan memberikan kita maklumat kritikal berkenaan imbangan hemostatik, berkenaan imbangan hemostatik tubuh badan seseorang pesakit. Refleksi ni maksudnya, refleksi apa? Orang masing refleksi apa? Reflect. Patutlah. Refleksi tu maksudnya cerminan lah. Apa yang jadi pada diri kita akan kadang-kadang kita akan tengok pesakit tu tak normal. Kita boleh nampak tak sekarang ni tengok saya normal ke tak? Tengok saya punya air muka ni, riak muka saya ni, okey kan? Normal kan? Tapi kalau kita tengok pesakit yang macam weakness, pesakit yang mungkin hypo, kita boleh nampak beza kan? Warna kulit dia punya mata, sangken semua, kita boleh nampak kan? Jadi
Tanda vital ni merupakan refleksi pada status fisiologi, iaitu benda yang kita boleh nampak dalam tubuh badan, dan dia akan memberikan kita segala maklumat, sama ada kritikal ataupun tidak kritikal, berkenaan imbangan hemostatik. Imbangan hemostatik ni dia ada kaitan dengan peredaran darah, fisiologi. Dia ada kaitan rapat lah. Okey, contoh tanda vital dekat sini ada 4 lah. Suhu badan, keadaan nadi, keadaan pernafasan dan tekanan darah. Okey, tujuan untuk kita melakukan tanda vital pada pesakit adalah untuk mendapatkan data asas, baseline berkenaan keadaan pesakit. Contohnya kita ambil tekanan darah. Kenapa kita ambil tekanan darah? Kita saja ambil, katakan kita ambil tekanan darah. Saya ambil awak pesakit, saya ambil tekanan darah awak 140/90. Okey, itu adalah baseline normal ke tak normal? Baseline tu maksudnya range dia normal ke tak normal? Tak normal kan? Rasanya kalau saya datang, saya ambil tekanan awak 140/90, awak rasa apa? Apa yang terjadi pada pesakit tu? Mungkin apa diagnosis pada pesakit yang awak boleh bagi? Diagnosis awal awak hypertension kan? Provisional diagnosis awak mungkin dia ada hypertension. Kalau tak, BP normal kita tak mungkin akan tinggi macam tu, betul? Okey, yang kedua adalah untuk tujuan diagnostik. Macam saya cakap tadi, kita ambil tanda vital ni untuk diagnostik. Diagnostik ni untuk tentukan apakah diagnostik. Apakah penyakit pesakit tu sebenarnya, kenapa dia datang. Dia takkan suka-suka datang ke hospital, betul? Mesti ada sebab dia datang ke hospital. Tak ada orang datang ke hospital untuk melancong pun tak ada lah. Semua datang sebab ada tujuan dia. Mungkin dia terlalu sakit. Okey, yang ketiga adalah untuk tujuan terapeutik. Dah mestilah dia datang hospital untuk tahu apa penyakit dia, dan dia mesti nak dapat rawatan, betul? Jadi itulah kita sebagai anggota kesihatan, kita perlu membantu pesakit lah, untuk accomplishkan apa tujuan dia, kenapa dia datang hospital. Okey, ini antara peralatan yang digunakan lah. Peralatan stetoskop, itu memang wajib lah ada di hospital. Sphygmomanometer. Tahu sphygmomanometer apa? Tahu kan? Di set manual tu kan? Blood pressure machine, thermometer. Jam tangan tu kalau boleh yang jenis ada jarum lah, jangan guna yang digital tu. Pen, sarung tangan disposable, penutup muka, dan paling penting sekali adalah helai tanda vital untuk kita mendokumentasikan segala perluan tanda vital dah ambil lah. Okey, ini adalah access untuk tanda vital. Access ni adalah penilaian bila perlu kita menilai pesakit untuk tanda vital. Yang pertama sekali adalah semasa kemasukan klien, semasa kemasukan klien ke klinik kesihatan ataupun ke jabatan kesihatan, kita memang wajib ambil vital sign pesakit lah. Apabila terdapat perubahan pada tahap kesihatan pesakit seperti sakit ataupun tidak sedarkan diri, ini adalah antara yang paling penting sekali lah. Bila pesakit itu tidak sedar diri, berdasarkan arahan perubatan. Ini antara 3 yang akses untuk tanda vital. Berdasarkan arahan perubatan ni, kadang-kadang kalau macam kita duduk klinik kesihatan, pesakit datang, BP dia high, doktor akan start ubat terus ke ataupun doktor akan ambil dulu? Dia akan nilai dulu pesakit dengan tekanan darah. Biasanya dia akan bagi masa seminggu, dia akan nilai pattern bacaan tekanan darah pesakit, betul tak? Selanjutnya baru dia akan mulakan rawatan, betul? Untuk yang tekanan darah ni, biasanya doktor akan bagi TDS, QID. Pernah dengar? BP, TDS, BP, QID. Pernah dengar kan? Itu untuk pesakit yang berada dibuat lah. Satu hari mesti paling kurang 3 kali dia akan ambil tekanan darah. Okey, sebelum dan selepas pemberian ubat-ubatan yang memberikan kesan pada respiration rate dan blood pressure, respiration rate dan blood pressure ni biasanya ubat-ubatan macam asma lah, bronchial asma. Biasanya sebelum kita bagi, biasa BP dia kita akan tengok ada perbezaan, lebih tinggi sedikit sebelum kita bagi. Lepas ambil bronchodilator, biasanya dia punya pulse rate akan tinggi. Jadi amat penting selepas kita bagi ubat anti bronchodilator, kita perlu monitor lah vital sign ni sebelum kita discharge ataupun sebelum kita ke next perawatan selanjutnya. Okey, kemudian kita ada sebelum dan selepas pembedahan invasif. Invasif ni apa maksudnya? Pembedahan invasif minor ke pembedahan major? Kalau kita sebut invasif major kan? Sebab potong, yes, pandai. Sebab bila sebut invasif, dia mesti ada penembusan.
Dia mesti nak tahu masalah sakit tu, dia mesti ada penembusan. Dia mesti buka badan, dia mesti tengok apa masalah sakit. Jadi itu maksud pembedahan invasif. Macam pembedahan laparotomi semua tu pembedahan invasif kan. Okey, kemudian sebelum dan selepas intervensi perawatan kejururawatan. Ini biasanya berkaitan dengan skincare lah, seperti imobilas pesakit semua. Okey, yang tanda baita yang pertama yang kita akan sentuh adalah suhu lah. Definisi suhu badan adalah darjah atau tahap haba badan seseorang. Okay, ia juga berkaitan dengan keseimbangan antara penghasilan haba dan kehilangan haba oleh tubuh badan. Julat suhu normal manusia, tubuh badan manusia adalah 36.5 sehingga 37.5 darjah Celsius. Okey, di sini kita ada mekanisme pengaturan suhu badan. Okey, termogenesis ni adalah term yang kita gunakan untuk penghasilan suhu badan oleh tindak balas kimia. Antara hormon-hormon yang berkaitan dengan termogenesis ni adalah hormon norepinephrine. Yang kedua hormon leptin. Dia ada kena-mengena dengan untuk peningkatan suhu badan. Leptin ni biasanya kalau macam dalam makanan yang whole grain, makanan yang ada serat tinggi. Sebab tu kalau siapa nak diet, hormon leptin ni memang orang cakap pesan lah untuk menurunkan berat badan. Sebab dua hormon yang saya sebut ni, dia akan meningkatkan metabolisme, dia akan menurunkan kadar lemak dalam badan. Jadi dia terlibat dalam proses termogenesis. Untuk termolysis, lysis ni kehilangan suhu badan oleh regulasi fizikal. Contoh macam mana badan kita nak hilangkan suhu perpeluhan. Betul? Lagi? Bulu lemak. Perpeluhan lah. Oh, dia naik turun betul lagi. Tu je. Selain kencing, tak ada. Kencing buang air besar kan. Itu pun salah satu mekanisme tubuh badan kita lah untuk singkirkan apa tu suhu badan, suhu yang tinggi daripada badan. Kemudian kita ada regulasi suhu badan yang dikawal oleh hypothalamus. Hypothalamus macam dalam gambar rajah tu. Hypothalamus yang terdapat pada otak. Hypothalamus ni orang boleh tahu tak? Selain kawal suhu, apa lagi yang berfungsi? Banyak fungsi hypothalamus ni sebenarnya. Banyak, dia kawal macam-macam. Dia kawal kelenjar, dia kelenjar induk. Dia kawal apa? Sekejap, maksudnya activity. Kita simplify dia, activity. Macam kita lapar, kita dahaga kan. Macam suhu badan kita dah tinggi ni. Jadi hypothalamus akan aktifkan rasa dahaga. Kalau kita tak rasa dahaga, sampai sudah kita tak minum air. Jadi dia kena aktifkan rangsangan nak minum air, rangsangan lapar tu kalau kita lapar. Jadi tu antara fungsi lain hypothalamus lah. Okey, jenis suhu badan pula kita ada suhu badan jenis teras, cold temperature, yang merujuk kepada suhu organ dalaman. Dan suhu organ dalaman ini dia akan kekal pada 37 darjah Celsius ataupun berada di antara julat 36 sehingga 37.5 darjah Celsius. Okey, ini antara ini adalah suhu yang selalu kita ambil lah. Kita ambil, kita masuk, kita letak kaca atau tiap itu suhu teras lah. Kita nak tengok suhu organ dalaman kita. Dia boleh diukur menggunakan termometer semua tahu kan. Okey, kemudian kita ada suhu permukaan. Suhu permukaan ni suhu yang meliputi suhu kulit, tisu subcutaneous dan tisu lemak. Dia dipengaruhi oleh tinggi dan rendah suhu kursi darah. Julat normal 20 hingga 40 darjah Celsius. Jadi dia tak menunjukkan fisiologi dalam tubuh badan lah. Itu sebab kita takkan ambil suhu tu. Contohnya macam kita pergi supermarket kan kita COVID ni, pernah tak kita tengah panas, kita scan temperature sampai 38, padahal kita tak demam pun kan. Jadi itulah sebenarnya suhu permukaan. Dia berlainan dengan suhu dalaman. Mungkin kalau kita ambil termometer tu, kita letak bawah ketiak ataupun bawah lidah, dia takkan tunjuk suhu yang sama lah. Sebab dia ada perbezaan kat situ kan. Kemudian kita ada cara penghasilan haba tubuh badan. Okay, ini semua tahu oksidasi makanan. Bila kita makan, metabolisme tinggi, jadi suhu akan tinggi. Jika kita bersenam pun sama, kita akan meningkatkan suhu badan. Sebab kita berpeluh bila kita bersenam. Sebab maksudnya dalam badan kita suhu tengah tinggi. Selain itu emosi. Emosi ni kita boleh kaitkan dengan apa? Perempuan emosi ke lelaki emosi? Lelaki. Soalan kira.
Lelaki lebih emosi. Boleh tak? Dia kalau emosi ni bukanlah perempuan dia, perempuan sama emosi. Emosi ni kita boleh kaitkan dengan perempuan lah, kan? Bila dia mengalami menopause, dia akan jadi hot flash. Belum menopause tak akan tahu lah. Kalau lelaki andropause kan, cuma lelaki ni lewat sikit. Jadi hot flash tu adalah haba yang dihasilkan apabila terdapat perubahan hormon. Hormon apa yang ada pada perempuan daripada lelaki? Hormon reproduktif lah. Estrogen semua kan. Jadi emosi akan mempengaruhi cara masa tubuh badan, haba tubuh badan. Kesan hormon, macam saya sebut tadi, kesan hormon. Contohnya macam saya makan. Bila saya makan, kenapa badan panas? Untuk lelaki, kesan hormon. Kalau kita makan, kenapa? Boleh jawab? Bila kita makan, hormon apa akan direleaskan? Steroid bukan. Steroid yang tu boleh ke? Dia ambil daripada luar, dia tak ada dalam badan. Insulin kan? Insulin, betul, kita makan insulin mesti datang. Sebab dia nak regulate kan. Kadang kita makan manis, kita makan kuih donat pagi-pagi. Jadi benda tu lah yang menyebabkan menghasilkan haba. Metabolisme, apa yang berkaitan dengan metabolisme mesti menghasilkan haba. Okey, selain itu perubahan persekitaran dan keadaan atmosfera macam yang kita sebut tadi sebelum ni. Kemudian penyakit. Penyakit, contoh penyakit berkaitan dengan haba. Okey, demam bagus. Demam. Strok haba. Strok haba kan. Hipotermia, pernah dengar? Hipotermia. Hipotermia. Lebih kepada hipotermia lah. Hipotermia turun. Ya. Next, cara menghilangkan haba dari tubuh badan. Macam kita tanya tadi, okeylah, bagus semua faham melalui kulit. Selain itu ada melalui paru-paru, iaitu melalui respirasi. Ginjal melalui hubungan kencing dan melalui najis. Okey, perubahan suhu badan terjadi disebabkan suhu badan yang abnormal seperti demam dan hipotermia. Okey, kalau hipotermia ni pernah dapat tak dekat klinik? Hipotermia tak pernah dapat. Tak pernah lihat. Belum ada rezeki kan? Hipotermia ni biasa ni dialami oleh pendaki. Pernah dengar tak cerita yang orang Indonesia waktu dia mendaki tu, dia buka baju dia pada tempat tu sejuk. Lepas tu dia macam delirium, dia macam orang yang ambil macam kesan ubat, dia merancang. Tapi bila tiba-tiba dia pergi satu kumpulan, yang kumpulan tu tengok dia macam dia ingatkan benda tu biasa. Kemudian kumpulan tu tinggalkan dia. Lepas kumpulan tu nak balik ke checkpoint tadi nampak dia, tengok dia dah tak bernyawa. Bila hipotermia, biasanya badan dia akan sejuk kan. Tapi kenapa pendaki tu rasa panas? Dia punya perasaan tu rasa macam panas. Dia dah alami paradoxical unrest. Paradoxical unrest ni bila dia punya badan dah salah faham. Rasakan sebab dia akan jadi macam hot flash. Sebab bila badan kita sejuk, kita punya otak akan kumpulkan haba yang cukup. Dia terus bagi dekat extremities. Tapi yang terjadi pada orang yang mendaki ni, bila benda tu tiba-tiba, dia akan rasa panas lah. Benda tu tak boleh lah. Sebab dia pun sejuk tiba-tiba. Jadi bila nak memanaskan balik badan dia tu, fungsi regulasi badan dia, pemanasan tu pun secara tiba-tiba. Jadi terus sebabkan organ failure dalam badan dia, yang boleh sebabkan kematian. Jadi benda ni sebenarnya sangat-sangat kritikal lah. Dia kalau kata macam masa, kita akan break zone lah. Cuma tak ada rezeki lagi lah, nak jumpa lagi tak ada lagi setakat Pyrexia adalah suhu badan di atas jumlah normal. Biasanya di antara 38 sehingga 41 darjah Celsius. Kita juga ada keadaan di mana hypopyrexia, di mana dia lebih suhu badan yang terlalu tinggi, iaitu lebih daripada 41 darjah Celsius. Biasanya hypopyrexia ni akan membawa kepada kematian. Pernah jumpa tak pyrexia? Mesti pernah jumpa. Jangan cakap tak pernah jumpa. Baby, tepis spongy. Pernah buat baby ni tepis spongy? Baby datang demam panas, lepas tu kita terus ambil.
Tak nampak dia kat sini. Kau dah post kecemasan? Belum. Oh, belum lagi. Oh, tak apa, benda tu semua akan jumpa. Bila baby datang dengan suhu, biasanya dia akan datang mesti range 38-41. Ada yang tinggi. Itu kita punya peranan. Jangan tunggu apa-apa, jangan nak apa tu tanya mak dia, mak, cik kenapa ni kenapa anak ni tak ada. Terus ambil apa tu basic, terus basahkan badan. Kita akan basahkan dia buat lipat, kelengkang dia, leher dia, kita akan lap macam mandi yang sakit. Sebab kalau kita tak buat macam tu, dia akan buat organ failure, baby pun. Nanti kita kena cas untuk kelalaian dalam perawatan. Okey, macam saya sebut tadi, hypothermia, suhu badan yang ada 34 hingga 55 darjah Celsius, yang juga boleh membawa kepada kematian. Okey, lokasi pengambilan suhu badan ada 4 lokasi: oral, rectal, axillary, tympanic. Ini semua nanti kita akan cerita pada next slide ni. Okey, oral adalah mulut. Suhu dia adalah 37 darjah Celsius. Tympanic ni adalah telinga lah. Kenapa tympanic telinga? Orang sendiri anatomi. Kenapa tympanic telinga? Okey, dari mana? Tympanic membrane. Rectal tu rectum. Axillary adalah axilla lah. Ya. Okey, penjagaan kejururawatan ni kita ambil secara spesifik ni untuk penyakit demam. Apa yang kita akan lakukan adalah pemerhatian suhu badan. Selain itu kita akan kawal nutrisi dia lah. Kita akan lebihkan makanan yang banyak, air, ya? Penjagaan kesihatan dalam kebersihan diri, rehat dan tidur mencukupi, pemerhatian kepada pesakit. Okey, faktor yang mempengaruhi suhu badan manusia. Usia. Makin meningkat usia, kita akan makin menurun suhu badan kita, kan? Okey, saya kata circadian rhythm. Pernah dengar? Biological clock. Pernah dengar? Circadian rhythm ni, kalau badan manusia ni, istimewa ni, dalam 24 jam dia akan dapat baca kita punya pattern sleep, segala macam pattern makan, segala macam behavior, segala macam metabolisme mana-mana kita. Circadian rhythm ni dia boleh baca. Maksudnya badan kita akan di-set. Katakan kita kat Malaysia suhu panas, betul? Tiba-tiba kita pergi kat negara sejuk. Agak-agak siapa yang set dia ni? Mestilah badan kita kan yang set. Itu ada kena-kena dengan circadian rhythm tau. Dia kira macam biological clock kita lah. Dia pun ada pengaruh. Kenapa dia ada pengaruh? Sebab dalam dia punya fungsi tu ada behavior untuk pemakanan, sleep pattern. Waktu kita tidur pun suhu badan kita akan menurun. Jadi dia secara tak langsung ada kena-mengena lah dengan circadian rhythm ya. Selain daripada itu, faktor yang mengenai suhu badan adalah siraman, hormon, tekanan ni lebih kepada tekanan emosi lah dan persekitaran. Tak payah terangkan persekitaran tak tahu kan, persekitaran macam mana kan. Okey, kemudian kita ada yang kedua adalah nadi. Nadi ialah pengembangan salur darah arteri. Terasa disebabkan oleh kontraksi. Kontraksi tu pengecutan jantung lah. Nadi juga dikenali sebagai kadar detik ataupun kadar detak jantung yang dihitung dalam masa 60 saat seminit. Kadar nadi ditentukan oleh sistem saraf autonomi. Okey, sistem saraf autonomi ni ada dua kan? Betul? Apa yang dua saraf autonomi? Saraf parasimpatetik. Salah simpatetik je. Tak apa kita belajar salah apa salah. Sebab kita belajar apa sebenarnya. Seperti contoh bersukan. Pengucutan lah. Pengucutan otot, pengucutan saudara. Bila saraf parasimpatetik aktif kan bila? Selepas saraf simpatetik. Maksudnya bila kita dalam keadaan rehat, parasimpatetik pula akan ambil tanggungjawab tu. Saudara tu sebab bila kita penat, kita rehat, kita akan relax. Saudara kita akan dilate. Bila kita bersukan, kita tengah aktif, dia akan constrict. Okay, boleh faham kan? Setakat ni boleh faham kan? Tengok, orang semua tak letih. Jika pun semangat. Okey, kita ada dua nadi peri. Kita ada dua nadi lah. Dua nadi yang kita sebut nadi periferi. Periferi ni untuk extremities lah. Dia pada bahagian tangan, pada bahagian kaki.
Kemudian kita ada nadi apical yang terletak pada bahagian apex jantung. Apical pada apex jantung, boleh tak? Boleh tak saya tahu siapa yang tahu apex? Saya dah tunjuk kat situ apex, tu apex. Kalau kita nak daripada luar, takkan kita nak buka punya badan dan tengok apex nak tunjuk. Tapi kalau macam doktor tanya, suruh ambil binatang apex jantung sakit. Hospital kita akan buat macam mana? Kita nak tunjukkan macam mana? Melalui intercostal. Biasanya dia akan terdapat pada mid-clavicle. Dia akan pada intercostalnya 1, 2, 3, 4, 5. Perempuan lelaki sama? Tak ada penjurian. Tempat yang sama lah. Jadi bila doktor tanya lepas ni, kita pun belagak dengan dia lah. Kita tak nak tunjuk-tunjuk lah. Kita cakap dia mid-clavicular, 5th intercostal space. Okey, penilaian keadaan nadi ditentukan melalui 4 elemen. Yang pertama adalah kadar. Kadar ni 60 hingga 100 beat per minit. Yang kedua ritma, regular atau irregular. Okey, nanti kita akan sebut lah. Kalau kita sempat, kita buat demonstrasi sekali. Okey, isi padu, normal, full or bounding, ataupun weak. Tulis yang volume. Yang terakhir sekali elasticity ataupun keanjalan. Okey, nadi boleh dinilai dengan 2 teknik, palpasi ataupun auskultasi. Tapi yang biasa ni kita akan guna teknik palpasi. Auskultasi boleh, tapi kuranglah dia punya tu, keboleh percayaan tu kuranglah. Biasanya kita akan palpate. Tapi itu 2 metod yang boleh digunakan lah. Faktor yang mempengaruhi keadaan nadi, usia. Infant ni umur berapa sampai berapa ni? 1 sampai 4. Ya. Saya percaya lah 4. Pokok 100 hingga 160 beat per minit. Dia agak laju kan, macam tadi kan. Dewasa 60 hingga 100 beat per minit. Maksudnya makin meningkat usia, kita punya kadar nadi akan menurun. Sepatutnya kan. Kecuali kalau kita ada penyakit, kadar nadi kita tak tinggi. Selain itu kita ada jantina. Kadar perhatian nadi lelaki lebih rendah berbanding wanita. Ya ke? Patutlah. Setuju ke wanita? Tak tahu. Okey, aktiviti sistem saraf autonomi. Rangsangan saraf parasimpatetik menurunkan kadar nadi. Rangsangan simpatetik meningkatkan kadar nadi. Yang macam saya kita tadi cakap, kalau kita bersenam, kita akan mengaktifkan saraf simpatetik. Okey, respon sistem saraf simpatetik diaktifkan melalui rangsangan kesakitan, anxiety, senaman, demam dan minuman berkafein. Okay, next faktor yang mempengaruhi kadar nadi seperti pertukaran posisi. Denyut nadi adalah berapa kali jantung kita berduduk seminit, berdiri atau duduk. Jika kita bangun untuk melakukan aktiviti, kadar sinus adalah sedikit lebih cepat, melainkan jika kita berehat atau duduk. Sebab kalau kita tekanan darah selalu ni, kita akan ada tekanan darah untuk berdiri dengan tekanan darah untuk duduk. Okey, antara ubat-ubatan seperti digoxin akan menurunkan degupan jantung, diuretik akan meningkatkan degupan jantung, atropin akan meningkatkan degupan jantung, propranolol ubat antihipertensif akan menurunkan kadar degupan jantung. Okey, lokasi nadi kita ada berapa? Ada 9, tapi yang selalu kita ambil dekat okey, misalnya radial ada kan? Tak bagian kaki lah. Kenapa ambil? Tak pernah kita buat demonstrasi. Okay, ni kita sepintas lalu lah. Superficial temporal artery, dia berkaitan dengan tulang temporal. Yang tu carotid. Carotid ada dekat kiri dan kanan tu. Tengah-tengah tu Alpo. Kalau medical tak ada nama medical.
Okay. Adam's Apple dah bagi dah sedap sikit. Baca buku Adam, macam mana? Adam's Apple. Boleh cakap aku tak ada masalah, betul lah, tak ada salah. Tu kita ada brachial brachial kat sini. Lepas tu kita ada radial, dia dekat sini. Kemudian kita ada femoral, popliteal, posterior, tibial dan dorsalis pedis. Okey, keadaan nanti kita sebut lagi sekali supaya ingat. Untuk yang normal 60 hingga 100 minit. Kalau boleh kita ambil average 80 minit lah, 80 per minit. Untuk dewasa lebih daripada 100 per minit, kita ada term dia, kita panggil tachycardia. Kalau kurang daripada 60 beat per second, kita panggil dia bradycardia. Untuk pernafasan pun sama juga, cuma kita tukarkan kardia tu belakang tu ada kelainan sikit lah. Itu nanti kita akan ceritakan dekat next slide. Okey, kemudian kita ada komponen pernafasan. Ini yang ketiga kan. Tindakan menarik nafas untuk mengambil oksigen dan tindakan membuang nafas untuk menyingkirkan karbon dioksida. Itu definisi dia tau. Ventilasi adalah nama lain merujuk kepada pergerakan keluar masuk udara dari paru-paru. Kita ada ekspirasi dengan inspirasi. X girlfriend. Kalau nak ingat kan? Hyperventilasi adalah merujuk kepada pernafasan yang cetek. Pernah tengok kes hyperventilasi? Pernah nampak? Tak pernah nampak? Pernah nampak orang bernafas melalui beg plastik? Pernah? Sebab apa hyperventilasi? Bila kandungan karbon dioksida melebihi daripada kandungan oksigen. So bila dia bernafas dalam beg plastik, dia akan buatkan putaran kat dalam beg plastik tu untuk kurangkan kadar karbon dioksida kan? Okey, ada dua jenis pernafasan. Sekejap, yang hyperventilasi bukan kadar karbon dioksida, tapi kadar oksigen yang tinggi. Bila dia bernafas dalam plastik, dia akan buat kitaran karbon dioksida itu lebih cepatlah masalah. So, dia akan kurangkan simptom hyperventilasi ya. Okey, kita ada dua jenis pernafasan, postal ataupun nama lain dia torasi dengan diafragmatic abdomen. Dekat sini kita akan perhatikan pergerakan naik dan turun dada yang biasanya digunakan untuk dewasa kan. Untuk abdomen ni kita lebih kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni kita payah nak tengok dekat dia punya dada. Biasanya kita akan tengok kalau dia ada pergerakan yang abdomen pada dia punya pernafasan, kita boleh nampak. Orang cakap ada semua pipit dan itu semua kita boleh nampak. Tu nanti kita nak cerita, insyaAllah kalau ada masa saya ceritakan lagi lah kan. Itu kita masuk ke bab lain. Okey, faktor yang mempengaruhi pernafasan adalah umur, ubat-ubatan, tekanan, altitude, jantina dan senaman. Altitude ni saya nak sentuh. Altitude ni macam mana ni? Ketinggian kan? Ketinggian, kalau macam kita duduk ke tempat tinggi, pernafasan kita macam mana? Jadi kita akan bernafas secara lebih sikit, laju sikit. Pandai tak? Pandai kan? Terus buat alert lah, banyak baca ni rasanya ni. Okey, penilaian dilakukan berkenaan tiga elemen ni lah. Kita akan lakukan penilaian pernafasan ni. Pertama, kadar pernafasan. Kedua, ritma pernafasan. Yang terakhir sekali adalah kedalaman pernafasan. Kita akan tengok ketiga elemen ni untuk menilai pernafasan seseorang lah. Okey, kadar pernafasan kita akan kira di dalam minit kadar per minit. Lelaki dewasa yang normal pernafasannya adalah 15 hingga ke 20 minit dalam masa 1 minit. Kadar pernafasan akan menurun mengikut pertambahan umur kita disebut tadi. Okey, ni antara term yang digunakan: eupnia, bradypnia, tachypnia dengan apnea. Eupnia adalah pernafasan dengan kedalaman yang normal, manakala bradypnia pernafasan bawah paras normal. Macam tadi bradycardia kan untuk pernafasan, untuk nadi. Ini untuk pernafasan bradypnia. Untuk tachypnia pernafasan yang cepat. Apnea adalah ketiadaan aktiviti pernafasan, sama ada sementara ataupun selama-lamanya. Okey, dia boleh sepintas lalu untuk sekadar apa tu kita tahu ya. Average kadar pernafasan newborn, early childhood, late childhood, dekat male dengan female.
Kalau kita tengok kat sini, male dengan female ada perbezaan. Perempuan punya pernafasan lebih laju sikit daripada lelaki, sehingga 20. Okey, ritma pernafasan melibatkan pernafasan secara aspirasi atau inspirasi. Pernafasan normal adalah secara automatik dan tanpa kesukaran. Berbanding dengan kalau pesakit ada asma, kita akan tengok dia lebih pada excessive chest movement. Kita akan tengok pernafasan dia macam mana asma. Dia lebih pada cuma dia macam itu sebab kadang-kadang asma ni, bukan kadang-kadang, selalunya kes asma ni dia akan bawa kepada chest pain sebab dia sendiri menggerakkan, sebab dia nak dapat proses udara lebih kan. So dia berlaku penatan kat situ. Kebanyakan kes asma dia akan lead pada chest pain. Okey, di dalam pernafasan kita ada kategori dia ada 3, normal, deep dengan shallow. Deep adalah isi pada udara semasa tarik nafas dan hembus nafas yang menyebabkan pengembangan paru-paru. Deep sudah dalam. Kita tarik nafas dalam. Okey, shallow adalah pernafasan cetek yang menyebabkan pengembangan paru-paru secara minimal dalam kes hypoventilasi. Dia akan bernafas macam sikit-sikit cetek. Macam tu kan? Okey. Kemudian kita pergi pada yang tak ahli sekali adalah tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang dikenakan oleh salur darah, oleh darah pada pembuluh darah arteri ketika darah dipam oleh jantung ke keseluruhan badan. Dan dia biasanya diukur dalam unit milimeter mercury ya. Okey, jenis tekanan darah kita ada sistolik. Tekanan maksimum yang dikenakan ke atas dinding salur darah disebabkan oleh kontraksi ventricular. Yang kedua kita ada diastolic, tekanan minimum yang dikenakan ke atas dinding salur darah disebabkan oleh relaksasi. Dia ada tak perbezaan di situ? Kita tengok perkataan maksimum, minimum, kontraksi, relaksasi. Sistolik dengan diastolik, siapa boleh beritahu? Kalau saya ada pesakit tekanan darah 127/70. Yang mana satu sistolik, mana satu diastolik? Yang paling atas sekali kan. Itu bila jantung kontraksi kan. Maknanya dia ada tekanan darah yang paling tinggi, maknanya dia ada tekanan sistolik. Okey, tekanan darah diukur menggunakan sphygmomanometer dan stetoskop. Purata tekanan darah normal adalah 120 hingga 80 untuk dewasa. Lokasi tempat tekanan darah yang ada adalah pada arteri brachial dan popliteal. Okey, faktor yang mempengaruhi tekanan darah adalah demam. Biasanya kita akan tekanan darah akan tinggi lah kalau kita demam. Okey, tekanan tu lebih pada emosi, berdarah pada cuaca sejuk. Dan tadi kita cakap tadi kalau lagi tinggi, kita berada pada satu kedudukan yang tinggi, lebih tinggi tekanan darah kita. Pernafasan tu akan jadi lebih laju. Okey, lepas tu kita ada obesity, pendarahan untuk kes MBA lah, multiple limb accident kita ada kehilangan blood loss yang banyak. Jadi kita punya tekanan darah akan jadi low. Okey, kita bring shock atau bring shock. Okey, arteriosklerosis. Ini popular waktu zaman polis ni. Sebab dia ada satu bab yang special kan, yang cerita pasal arteriosklerosis. Apa tu arteriosklerosis? Thrombus. Okey, lemak pada saluran darah. Betul? Okey, ini sepintas lalu juga. Arteria dia, posisi tangan tu mesti pada paras jantung. Paras jantung kan, bila kita sambil tekanan darah pesakit, kita mesti pastikan tangan dia berada pada paras tinggi sikit pada paras jantung. Ini cara pemasangan dia. Nanti kita akan buat demonstrasi lah. Okay, tujuan ujian tekanan darah adalah untuk mendapatkan ukuran baseline. Baseline tadi kita dah sebut dah. Baseline tu range yang normal lah, tekanan salur darah arteri. Selain daripada itu, untuk mengenal pasti status hemodinamik klien. Hemodinamik tu itulah hemostatik. Dia ada kena-mengena dengan imbangan hemostatik. Okey, untuk mengesan awal gejala perubahan tekanan darah. Okey, setakat dia boleh faham lah. Dah nak habis dah ni. Dah nak masuk kesimpulan lah. Kesimpulan ni adalah rumusan kita lah. Kenapa pentingnya kita ambil tanda vital. Betapa pentingnya kita untuk mengambil tanda vital. Kadang-kadang bila kita respon kes, ni kita ambil pengalaman saya sendiri. Saya respon kes ambulator. Kita tak ada pengalaman. Kita tak boleh duduk tengok sakit dia betul. Jadi bila kita start dah ambil cuff, kita pasang DP, ambil SPO tu, kita dah mula pasang mesin lead semua pada dada dia, baru kita dapat idea. Benda tu akan datang dengan sendiri. Pemasan tu akan datang dengan sendiri. At least
kita buat itu. Kalau kita tak tahu sangat, kita dah mati akal, tak nak buat aktiviti, itu yang kita kena buat. Itu akan menyelamatkan kita. Supaya orang tak cakap anggota perawat tengok sakit. Sebab bila kita ada dekat site accident ni, orang ramai akan tengok kita. Takkan kita nak kawal orang ramai betul. Sekarang pula zaman orang ambil video, kan? Dia akan nakam apa yang segala yang kita buat. At least paling asas pun kita buat pemasangan tanda vital bagi sakit. Lepas tu kita nak buat scoop airline ke apa, tu terpulang kita. Jangan kita terus betul-betul pesakit MBA, kita terus attend dia, scoop airline, masuk dalam ambulans. Itu salah lah. Sepatutnya kalau macam patient MBA, kita akan ambil cervical folder, kita akan turun spinal board semua. Lepas tu kita akan letak di tikar, start, kita baru boleh masuk ambulans. Lepas tu nak set line dan semua dalam ambulans, kan? Jadi kesimpulan dekat sini yang boleh saya kita ada di sebenarnya kat sini. Kesimpulannya adalah kebolehan anggota perawat mengambil tanda vital adalah amat penting. Betul? Segala pelan perawatan dan ubat-ubatan yang akan diberikan pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan pegawai perubatan bergantung kepada tanda vital yang diambil oleh kita. Penjagaan tanda vital juga memastikan keselamatan dan peningkatan kesihatan klien. Kita nak pesakit kita selamat. Okay, sekarang kita saya rasa semua faham lah setakat ni. Tapi kalau macam kita nak buka sesi soal jawab, kalau siapa-siapa antara 3 orang ni yang rasa nak bertanya ke? Saya ada soalan cik. Boleh. Apakah modus lain untuk tekanan darah SPT1 dan SPT2? Maksudnya hypertension tahap 1 dan 2 lah. Ya. SPT1 ni biasanya tekanan darah dia kita akan ambil antara 130 sehingga 139 untuk yang tahap 1. Yang bawah pula 80 hingga 89. Manakala kalau SPT tahap 2 dia akan lebih 140 ke 90 ke atas. Untuk sistolik 140 ke atas, 90 untuk diastolik 90 dan ke atas. Itu untuk hypertension tahap 2 kan. Okey, menjawab tak soalan ni? Okey, boleh. Jawab. Ada soalan? Kan dia tanda vital tu ada 5. Tanda vital yang ada 5. Okey. Sebenarnya kita ada tanda vital yang kelima lah. Semua tahu kan kita memang ada tanda vital yang kelima. Sebab pilihan 2008 memang sebut kita ada penambahan tanda vital yang kelima iaitu pen score. Pen score yang ikut catatan Wong Bakers 1 hingga 10 tu kan. Cuma dekat sini sebenarnya kalau dekat hospital bahagia ni kita ada sakit macam ada mental status dia pun tak stabil kerana dia cakap irrational. Jadi tanda vital ni tak begitu ditekankan dekat hospital bahagia ni. Tapi memang kalau kita duduk dekat klinik ataupun mana-mana institusi kesihatan lain, tanda vital tu memang tanda vital yang penting lah. Kita memang perlu ambil lah setiap kali penilaian. Tanda vital kita yang kelima adalah pen score lah. Kenapa semakin meningkat umur kita suhu menurun? Kenapa semakin meningkat umur suhu kita menurun macam tadi? Rasa saya sebut tadi. Rasanya bila kita meningkat umur, apa yang akan menurun dalam tubuh kita? Metabolisme kita, betul tak? Jadi kalau kita semakin meningkat umur, segala proses hormon kita semua akan kurang. Penurunan, kita akan menopause ataupun aeropause, semua akan berlaku penurunan dari segi hormon. Mood kita akan jadi lebih slow, tenang. Jadi dia ada kaitan dengan metabolisme lah. Sebab semakin kita meningkat umur, kita punya suhu akan menurun. Ada soalan lain ni? Setakat tak ada kan? Okey, terima kasih lah bagi saudara-saudara ni sebab punya presentation kan. InsyaAllah kalau ada umur kita bertemu lagi.